Okey, Imbasan Akademi Fantasia kembali dan kali ini kita bersiaran 12.30 tengah hari sambil anda menikmati jamuan dan juga hidangan tengah hari. Pastikan Imbasan Akademi Fantasia terus menjadi pilihan anda sebab kita banyak perkara yang ingin kita perkatakan tentang apa yang berlaku di sepanjang minggu Akademi Fantasia yang keempat dan juga apa yang berlaku dalam konsert Akademi Fantasia yang keempat malam semalam. Dan kita juga akan memperkatakan tentang apa yang dibincangkan di luar sana. Hai, Assalamualaikum. Saya Azmi Ajinawi akan terus menemani anda. Bukan keseorangan. Saya rasa macam deja vu apabila bertemankan guru persembahan vokal Akademi Fantasia 3 tahun berturut-turut yang lalu, Abang Adnan Abu Hassan. Terima kasih Abang Adnan kerana sudi bersama dengan Imbasan. Terima kasih kerana undangan ni. Jadi Abang Adnan tengok bagaimana persembahan konsert malam tadi dan Abang Adnan juga mengikuti dari Akademi Fantasia. Jadi Abang Adnan, kalau kita saksikan, saya nak tanya benda yang lain dulu sebenarnya. Saya nak tanya, adakah cukup apa yang diberikan oleh Ajai dalam jari Akademi Fantasia? Sebenarnya setiap individu atau setiap cikgu tu ada style sendiri mereka untuk mengajar. Mungkin cara ajar itulah yang kita nampak kan, dari segi hal macam mana dia kendalikan vokal dan juga ada bonus lagi, menari lagi. Jadi itulah mungkin style dia. Jadi sebagai komposer pula, abang tengok bagaimana kualiti secara keseluruhan dulu pelajar-pelajar kali ini. Mereka menunjukkan prestasi yang agak bagus kerana as you can say, kita di dunia ni ada evolusi. Jadi yang mana yang pertama sampai kedua, ketiga semua ada tapak mereka. Jadi sampai ke tahap mereka tahu apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Jadi mereka dalam satu ini orang kata evolusinya, mereka telah mencapai ke tahap yang lebih bagus dan lebih bagus, insyaAllah. Okey, semua tahu Abang Adnan memang ramai melahirkan penyanyi-penyanyi wanita macam Fauzia Latif, Liza Hanim, Siti Nurhaliza sendiri kan. Yang terbaru siapa lagi bang? Arniza dan Rena. Ya, Arniza itu antara penyanyi-penyanyi wanita yang berkualiti yang dilahirkan oleh Abang Adnan. Jadi abang lihat, adakah pelajar-pelajar wanita Akademi Fantasia ini memenuhi kualiti yang abang set? Mereka semua bagus, tapi yang outstanding ada dua. Yang saya nampak, yang saya begitu meminati dari segi penampilan vokal mereka, iaitu Velvet dan Farhan. Kedua-dua tu menjadi favourite saya sebagai audience lah. Jadi pada pandangan abang, Salimah punya vocal quality macam mana? Perlu diperbaiki lagi. Dari segi image memang cantik, tapi dari segi sebagai seorang cikgu vokal, saya menyatakan bahawa dia perlu berlatih lagi untuk mendapatkan tahap yang lebih bagus lagi. Dan adakah bertepatan pula apabila Zila pula yang tersingkir? Jadi bagi Abang Adnan, Zila punya kualiti macam mana? Zila bagus, tetapi super lah. Macam Idayu bagus pun tersingkir ni bukan bermakna mereka tak bagus. Kadang-kadang saya pun takut Farhan dengan Velvet akan tersingkir sebelum waktunya. Jadi memang saya akui mereka bagus, tetapi tidak sama dengan apa pemikiran orang-orang yang mengundi. Mungkin mereka tengok dari segi penampilan, personality mereka. Sebagaimana kita terkejut menyaksikan pemergian siapa ya? Idayu, Rosma, lepas tu Zarina, lepas tu Linda, Idayu. Linda tak apa sangat, Idayu. Dan harapannya tidaklah dikejutkan dengan penyanyi yang bagus keluar, tetapi itu adalah harapan kita saja. Ya. Okey, jom kita saksikan VT ini antara perjalanan pelajar-pelajar wanita di dalam Akademi Fantasia. Buat. Gini. Tak. Macam gorila. Ya. Kita jorotan ni gorila. Ya. Okey, kawan-kawan, monyet. Ramai orang.
hantar kat sini. Itu nak pegang Zal. Kau buat ku kata wow, ingin ku hampiri. You all kan dalam tu suruh Dia punya nengok. Itu dia punya ni. Melisma. bawah umur 16 tahun penuh dengan gagal. Bagus ke? Tak apalah kan. Jadi ribut dah. Tahu. Dengan siapa-siapa pun. Penuh menjiwai lagu macam mana, tetapi kamu masih mengikut rentak. Use your butt, draw a small U. See? Oh. Buka sikit. Relax. Berdiri, betul-betul berdiri atas. And then you sit to the side. Suka bang rupanya nak jadi pelajar wanita di Akademi Fantasia sebab mereka diperhatikan setiap hari. Gelagat mereka ada batas-batasnya dan juga kini ada pelajar bertudung, ada batas-batasnya dan juga dari segi penampilan juga diperhatikan. Jadi adakah ini semua penting bang? Sebenarnya kalau kita telah pun ditampilkan begitu dekat TV dan rancangan yang sungguh popular masa kini ini iaitu Akademi Fantasia, jadi para pelajar dan juga tim AF mesti ada pressure-nya untuk mendapatkan. Bukan senang kita nak memuaskan hati semua orang yang tengok. Ada yang bermulut, ada yang tak bermulut. Jadi benda ni dah jadi macam satu benda yang norm. Jadi kecantikan tu masih lagi nampak satu elemen yang penting ke bang dalam mencari penyanyi wanita? Selepas sebenarnya dia ada dua tau. Pencinta seni suara dan pencinta personality. Jadi mereka yang melihat TV, melihat personality, mereka yang mendengar CD, yang membeli CD, mementingkan suara. Jadi sekarang ni kita kat mana? Kita kat TV kan. Jadi personality paling mustahak. Selepas 3 tahun saya sebagai guru vokal, saya tidak tidak memahami kenapa mereka ambil orang yang saya rasa tak boleh nak carry sebagai penyanyi sebenarnya. Tapi bila saya memahami kata apa cita rasa penonton ni, mereka ada dua kategori. Yang tak kisah suara, janji kita minat dengan cara dia minum, cara dia cakap, cara dia menangis, cara macam-macam. Jadi kat situ dia kumpul-kumpul maka kita bagi dia nombor 1. Tapi yang nyata pelajar-pelajar Akademi Fantasia ada ketika konsert pelajar perempuan umpamanya mendominasi pula kedudukan carta daripada 2 minggu yang lalu kita saksikan. Jadi adakah abang merasakan bahawa juara Akademi Fantasia musim keempat ini bakal dipegang oleh pelajar wanita kerana selepas konsert bila undian ditutup selalunya pelajar wanita yang melonjak naik? Sebenarnya ya, memang betul. Tapi jangan lupa pelajar wanita sekarang dah cuma hanya tinggal 3. Jadi yang keluar, yang nombor 1 pun wanita, yang terkeluar pun wanita kan. Jadi lelaki masih ada di situ. Tapi saya tengok macam Faiza tu selalu ramai peminat. Itu peminat, 2 peminat yang seni suara dia bagus. Dia bagus dari segi suara dan juga personality. Dan mungkin ini akan membantunya untuk masuk ke final. Tetapi wanita okey, suara ada, tapi personality mungkin itu terpulang pada peminat. Okey. Terima kasih Bayan dan mungkin akan menjadi sesuatu yang memeranjatkan apabila kita dedahkan carta kedudukan pelajar-pelajar apabila kita tutup di akhir program ini. Nanti kita akan saksikan di mana letaknya Faizal yang selalu mendominasi carta sebelum konsert dan apakah pula yang berlaku di dalam carta, pergerakannya dan siapakah pula yang berada di hujung-hujung anak tangga. Terima kasih kepada komposer Adnan Abu Hassan. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dengan tetamu yang lain pula. Pastikan bahasan Akademi Fantasia menjadi pilihan anda seterusnya. Minat semua, tapi paling favourite I is Velvet and Farhan. Velvet, she has a really nice tone, as well as Farhan juga. That's why I like the song. The song pula, their voice. Kalau Velvet, saya suka dia punya karakter. Karakter tu dia menyerlah lah. So I like her so much.
Okey, Imbasan Akademi Fantasia kembali sekali lagi dan kali ini saya akan bersama dengan orang kuat memberikan pendapat. Dan ramai-ramai orang yang kuat memberikan pendapat. Mereka berdua ni agak tajam juga pendapat mereka yang mereka berikan. Seorangnya adalah pengacara untuk rancangan Wayang Siapa Kalau Bukan Wayang Kita, iaitu Zainal Alamkadir yang juga merupakan penulis bebas, dan yang seorang lagi adalah Jolie, wartawan The Malay Mail yang sentiasa mengikuti perkembangan Akademi Fantasia daripada yang pertama sampailah ke hari ini. Baik, bila kita tengok Alam dengan Jolie tertengok selalu berlaku perubahan kan dalam kedudukan pelajar-pelajar ini. Bila kita buka pertama kali kita tayangkan pada pelajar ketika konsert, dan bila tutup lain pula jadinya. Ini agak berbeza dengan yang lalu. Jadi kita komen yang ini dulu. Apa sebenarnya yang berlaku agaknya di luar sana? Adakah mereka menunggu saat-saat akhir? Saya rasa ini satu yang sihat. Sebab kita selalu katakan dulu 1, 2 dan 3 ramai orang meremeh-remehkan Akademi Fantasia kerana populariti, kerana suka dengan dia punya karakter, suka dengan personality. Itu memang betul. Tapi kali ini sekurang-kurangnya kita dapat memerhatikan bahawa bakat memainkan peranan yang sangat penting. Maknanya orang tu dah pandai di luar sana. Maknanya orang dah semakin arif tentang memilih siapa yang dia rasa lebih berhak. Dan sebab maknanya sekarang orang menunggu. Bila kita tengok balik, saya tengok balik daripada minggu ke minggu, saya tengok dia punya peratusan kan. Maknanya sekarang orang dah menunggu sehingga yang saat okey, siapa yang perform bagus sekali, aku akan bagi undi lebih bagus, lebih banyak. Jadi Julie, dari minggu pertama sampai ke minggu keempat ni, kita tak dapat jangka kan siapa yang akan berada di atas dalam musim kali ni. Rasanya Akademi Fantasia musim keempat sama dengan, lebih kurang ada persamaan dengan musim kedua, di mana ramai pengundi mengundi based on performance, atas persembahan dan kualiti persembahan para pelajar. Jadi memang kalau mengikutkan diary itu sedikit sebanyaknya boleh membantu pengundian. Tapi the bulk of the votes, majority pengundian tu akan masuk lepas persembahan sahaja. Tapi yang pasti taburan undian tu hampir setara. Dia tidak terlalu tinggi perbezaan dia antara satu pelajar dengan seorang pelajar yang lain. Jadi adakah ini lagi satu senario baru? Saya rasa tapi itu macam tadi satu yang sihat. Sebab dulu macam kita sibuk kata macam semualah ikut diary je sebenarnya. Lepas tu tiba-tiba ujung tu dia yang mana lebih-lebih sikit dia apa ni, basi-basi dia lebih undian tu kita bagi masuk konsert. Tapi sekarang ni maksudnya dia tengok. Dan sekarang lagi satu mungkin juga pasal pada saya kerana pelajar-pelajar AF4 sudah biasa menonton 1, 2 dan 3. Mereka dah belajar trik on the trick. Maknanya dia dah tahu kamera kat mana, apa nak dibuat, ke mana nak pergi. Jadi kawalan dia orang tu dalam diary tu boleh juga masa bila orang menonton tak ada drama. Okey, sekarang ni kita tengok kalau kita kaji balik dalam Akademi Fantasia yang pertama, kita saksikan jumlah peratusan undian, dan kita ambil konsert yang keempat. Akademi Fantasia yang pertama ialah macam Vince Nija, Liza semua. Nampak gayanya sebelum konsert yang menguasai, mendominasinya adalah Vince, Nana, Rosma, Kai. Ini adalah antara peratusan-peratusan tertinggi dalam Akademi Fantasia. Konsert yang keempat sebelum konsert bermula. Selepas saja konsert bermula, Nija dan Ben yang berada di tangga yang ke-9 dan ke-10 naik terus ke tangga yang pertama dan di tangga yang kedua, dan Vince hanya berada di tangga yang ketiga diikuti dengan Rosma dan Azizi dan ikut aturan yang hampir sama. Jadi yang nampak nyata di sini, konsep masih lagi penting untuk meyakinkan pengundi-pengundi. Dan pilihan lagu untuk pelajar agaknya. Kalau rasa lagi satu, saya rasa bila pengundi ataupun penonton nampak lagu tu satu yang tak kena ataupun yang dia tak biasa dengar pun, itu pun satu jadi satu apa. Bagaimana pula dengan air mata, Jolie? Rasanya kali ini air mata tak banyak mempengaruhi undian lagi. Sebab selepas musim pertama, kedua dan ketiga, rasanya penonton lebih bijak untuk memilih, bukan daripada segi drama tapi daripada segi kebolehan. Contohnya macam kalau minggu lepas adik Salima dibawa ke atas pentas,
Tapi itu tak mempengaruhi langsung undian. Malah Salimah duduk kedua terakhir kalau diikutkan minggu tu. Jadi rasanya penonton kat luar tu lebih mementingkan persembahan sahaja. Jadi adakah pula ada yang mengatakan trigger-trigger yang dilakukan oleh Academy Fantasia ni pula yang menyebabkan pelajar tersingkir? Mungkin kemungkinan besar sebab contoh macam penyingkiran Karen rasanya dengan membawa Ramai teman yang lelaki kata, dia. ramai yang spekulasi kata antara kan peminat. teman lelaki dia kata orang Lepas lah. tu tu kata dengan orang. gantinya konsert pada hari Ahad, sedikit banyak Pantai Timur tak dapat menonton dan mengikuti. Jadi mungkin ada trigger Dan berbalik pada situasi. Vince tadi kan, kita tengok Vince dah ke atas selama 4 minggu dia banyak juga. Tapi sebenarnya kalau tengok balik dalam AF1 punya konsert, Sahari pernah mendahului, Nija pernah mendahului, Liza pun pernah mendahului, dan jadi tak boleh cerita juga. Tapi bila tu konsert kelima, Vince nampak makin rapuh sebab masa tu saya pernah menulis artikel tentangnya. Dan Vince hampir terkeluar di hujung konsert. Okey. Ini ada lagi satu sebenarnya lah, kita nak saksikan di musim yang kedua seperti Jolie katakan, dia punya taburan undian dia macam mana pula, jom kita saksikan. Sebelum konsert bermula, Linda berada di tangga yang ke-15. Ini adalah konsert yang ke-8 tangga ke-15 dengan 15% tangga pertama, dengan Bob juga 15% di tangga yang kedua. Ikuti Zahid, Mas, Kai, Adam, Farhan. Harus diingat Zahid adalah juara Academy Fantasia musim yang kedua dan berada di tangga yang ketiga di minggu yang ke-8 ni. Jadi bila undian ditutup, Farah yang berada di bawah sekali terus naik dengan 17%, mengalahkan pula undi Linda, dan Linda tersingkir di konsert yang ke-8 itu. Aduh, jadi adakah kita boleh mengikut Jolie kita punya carta undian untuk bersenang lenang dan terus yakin pelajar kita berada di Academy Fantasia? Rasanya carta pengundian sebelum tu mempengaruhi the outcome, final result dia. Farhan yang 2 minggu terbawah sekali berjaya nak mengubah keadaan dengan meyakinkan para pengundi luar. Tapi tetap kalau ikutkan dalam progres seminggu tu, Farhan tak akan menduduki tempat top 5. Tapi selepas persembahan dia akan melonjak. Dah 2 konsert berturut-turut dia menjuarai undian ketika konsert. Okey, kalau beginilah carta dan juga taburan undian, ada kemungkinankah Farhan terus bertahan sampai ke peringkat akhir dan terus menjuarai? Rasanya bergantung pada keadaan. Sebab masih terlalu awal lagi. Biasanya pada konsert ke-5 atau konsert ke-6 baru kita dapat tentukan siapa Selalunya yang lepas ada. ke-5, macam Zahid pun lepas konsert ke-5 yang dia melonjak ke atas kan, sebab dia lepas itu pun kerana Zahid menunjukkan diri dia yang sebenar. Macam juga macam sekarang kata tengok ke AF4, saya rasa yang pada mula saya pandang, saya rasa Haziq yang ada suara yang berbeza yang agak lain, tapi saya rasa Haziq tidak tahu bakat dia sendiri. Ya. Dan yang amat berbeza ialah Academy Fantasia 3. Kedudukannya itu adalah boleh diramal, hampir boleh diramal. Jadi kita saksikan saya tak pasti kenapa kita harus melihat carta ini kan, sebab cartanya tak banyak berubah. Ambillah konsert yang mana pun, yang ini adalah merupakan konsert yang keempat. Maui dan Felix mendominasi carta sebelum konsert, dan tak payah tengoklah selepas konsert, kita tahu juga Maui dan Felix terus menguasai dan mendominasi carta. Yang lain tu cuma hanya seperti yang saya rasa menunggu masa saja untuk dikeluarkan. Jadi apa komen Jolie? Rasanya musim Academy Fantasia yang ketiga ni yang agak berbeza daripada yang lain. Berbeza daripada yang lain. Bukanlah satu musim yang boleh dijadikan perbandingan. Itu dipanggil fenomena tu. Itu adalah yang tersendirilah ya. Jadi kita tak tahu, kita akan berhenti seketika. Kita akan kembali selepas ini. Teruskan, Bahasa Academy Fantasia akan terus memperkatakan tentang nasib dan juga apa kemungkinan yang akan berlaku. Kita cuba selepas ini. Saya rasa saya harap semua akan enjoy pada masa yang sama, enjoy tapi kena fokus juga. Jangan nak glamour saja. Banyak kali dah Abang Vince dah cakap kan. So bagi saya, as long as you focus, enjoy yourself, give good attitude, okay?
ramai daripada budak-budak yang tak berjaya masuk tu actually, yang 8 orang yang terkeluar awal-awal tu, ada 2-3 orang yang betul-betul bakat. Macam contohnya Shaz, Hader, suara sedap, mungkin pilihan lagu yang salah ataupun tak ada rezeki. It's probably that lah, because some of them can actually sing better to me lah than the guys yang ada kat dalam tu. Yang ada kat dalam tu mungkin Lotte berbakat juga, suara dia lain daripada lain, you know. Kalau nak bandingkan dengan F1, 2 and 3, tak ada siapa yang ada suara macam dia. He's got a very high pitch kind of voice. So mungkin Lotte lah favourite sekarang lah kan. Okey, itu kata Ben. Nampak gayanya Lotte punya kedudukan selepas konsert tidak seperti yang kita jangkakan. Farhan mendominasi. Jadi, adakah juara Akademi Fantasiah yang keempat ni wanita, Farhan? Saya rasa kalau dia wanita, bagus juga sebab kita dah 3 kali berturut-turut. Dan selalu orang kata bila lelaki menang, yang SMS tu semua perempuan saja. Tapi maknanya sekarang dia membuktikan bahawa orang Malaysia bukan pilih pasal dia jantina ke, dia pilih bakat. Sebab macam Farhan dah menyelah, macam saya cakap tadi, bila kita kata, orang kata kalau orang tengok diary akan terpengaruh, tak juga. Sebab macam Haziq dengan Farhan, especially saya tak tahu kenapa, sebab pada saya suara dia orang dua-dua ni berbeza. Dan dua-dua memang membuktikan bahawa selalu dia orang di hujung bila dikata kat diary ke apa. Tapi bila dalam konsert, serta-merta entah kejap lagi tengok dia punya result pun macam tu juga, tinggi terus kan. Jolie, apa yang kita takutkan seandainya Farhan kini berada macam minggu lalu berada di tangga yang pertama, apa yang ditakutkan yang boleh menyebabkan Farhan kedudukannya tergugat? Rasanya seperti keadaan Lotte hari ini, iaitu persembahan dia kalau dia slotted untuk membuat show terakhir. Mungkin kalau mereka kalau yang mengundi atas dasar menilai kualiti persembahan, mungkin dah terlewat untuk mengundi dia. Mungkin Lotte menghadapi benda tu hari inilah. Atau dapat lagu yang mungkin tak bersesuaian dengan dia. Tapi so far Farhan macam sayang disayang pun, kalau orang kata boleh ke budak ni nyanyi lagu macam ni, tapi dia dan menunjukkan dia membuktikan itulah. Boleh. Okey, jom kita saksikan kedudukan pelajar-pelajar ni dalam konsert ataupun minggu yang ketiga. Sebelum nanti kita bagikan minggu ini di hujung rancangan ini, kita saksikan dulu di minggu yang ketiga, di mana kita bila kita buka, boleh kita saksikan. Okey, bila kita buka undian, Velvet mendahului, kemudian diikuti dengan Amirul. Ini undian sepanjang diary dan nampak gayanya mereka memang tidak akan terpedaya dengan undian pembukaan ini. Mereka telah yakin bahawa kedudukan ini pasti akan berubah. Dan yang tersingkir pula adalah Rich, dan yang berada di hujung adalah Salima dan Farhan sekali lagi mendominasi di tangga yang pertama. Ini adalah dominasi pertama Farhan dan Faizal yang menjadi favourite diary berpuas hati di tangga yang kedua. Sepanjang Akademi Fantasiah berlangsung, ini adalah undian yang paling tinggi, 19%. Faizal di tangga yang kedua. Okey, apa agaknya istimewanya Faizal ni pula yang mereka boleh mengundi Faizal sehingga begitu kuat kedudukannya? Macam ada saya cakap lah, dia favourite diary. Maksudnya watak dia tu sebenarnya dia bersahaja, dia selamba, dia mewakili rakyat jelata, dia mewakili orang ramai. Dia tidak pernah menunjukkan perubahan bila dia masuk dalam tu. Dulu dia masuk budak kampung, dia keluar budak kampung. Sebelum masuk dia cakap Terengganu. Benda-benda tu yang membuat orang rasa intimate dan rasa sayang pada dia. Jadi masa diary, siapa lagi kalau bukan Faizal, sebab dia memberikan kita nilai hiburan. Bila tengok dia kelakar ni. Lagi satu faktor rasanya populariti Faizal dan Lotte mungkin disebabkan kejujuran mereka. Kalau ditonton melalui diary, mereka ni bersahaja. Mungkin ada pelajar yang tetap seperti yang musim lain, iaitu kadang-kadang plastik, kadang-kadang berlakon depan kamera untuk mendapat undian. Tapi Faizal dengan Lotte nampaknya mereka memang
jujur. Itu Jadi, diri mereka sebenarnya. Macam terbagi dua lah. Sekarang ada yang memilih untuk mengundi masa diary, tapi orang macam Farhan ataupun Haziq ataupun Velvet especially, ketiga-tiga mereka mungkin dipilih melalui vokal dan itu saja. Tapi itulah dia Akademi Fantasia. Kita ada diary, kita ada konsert. Dan diary ada pemenangnya dan konsert juga ada pemenangnya. Tapi yang nyata, pemenang diary berbeza dengan pemenang konsert, dan konsert inilah yang ada penyingkiran kan. Jadi anda fikirkan sementara kita berhenti seketika ini tentang pola undian anda. Jadi terima kasih kepada Zana Alam Kadir, terima kasih kepada Jolie, dan terus bersama dengan Zila pelajar yang tersingkir malam tadi selepas ini. Okey. Suasana imbasan Akademi Fantasia bertambah sayu apabila kita mengenangkan apa yang berlaku dalam konsert Akademi Fantasia yang keempat malam tadi. Semua telah tahu bahawa Zila adalah pelajar yang keempat meninggalkan Akademi Fantasia. Tapi, adakah anda sendiri sangka bahawa Zila yang akan meninggalkan Akademi Fantasia? Jom kita imbas kembali ketika nama Zila diumumkan dalam konsert malam tadi. Inilah masa dan ketikanya kita saksikan pemergian Zila. Percaya pada diri dengan harapan dan keyakinan. Itu dia suasana di atas pentas pada malam tadi. Seorang lagi pelajar wanita menjadikan 3 sudah pelajar wanita tersingkir. Kalau anda rasakan bahawa Zila adalah mangsa kepada kealpaan atau terlupanya undian pada Zila, mungkin juga kalau anda rasakan bahawa memang bertepatan Zila mengundurkan diri untuk memberi peluang lagi kepada pelajar yang lain meneruskan, pelajar yang lebih bagus, mungkin juga. Tetapi sekali lagi, ini adalah Akademi Fantasia. Kita tiada juri, kita tiada markah, kita ada undian. Jom kita bawa anda apabila Zila terkeluar dari Dewan Auditorium MBPJ, apabila beliau diletakkan di bilik khas, bagaimana agaknya keadaan Zila pada ketika itu. Begitulah Zila, dan kita akan membawa anda untuk bersama dengan Zila yang bukan lagi pelajar Akademi Fantasia. Kita tampilkan kini Zila. Okay, Assalamualaikum Waznel. Waalaikumsalam, Dek. Zila,
pelajar yang keempat, Dek. Kesukaran Zila kami dah rasa dah apabila kami tonton Diari Akademi Fantasia. Tetapi adakah itu hanya pendapat kami? Adakah itu kesukaran sebenarnya bagi Zila di minggu keempat ni? Minggu ni sukar bagi saya. Kan pasal dapat lagu yang payahlah. Cakap nak tak nak terpaksa terima. Cuba bawa lagu tu dengan baik. Tapi yang pasti ramai menolong kan? Ramai sangat tolong. Antaranya Kak Farhai, Velvet, Salimah, semua menolong jugalah. Dan guru-guru juga. Guru memanglah. Sampaikan guru drama pun mengajar Zila menyanyi. Sampai Fazli juga mengajar Zila menyanyi lagu itu. Jadi nampak gayanya usaha Zila sendiri rasa macam mana? Terharulah diorang boleh bantu saya dalam menggunakan bahasa Inggeris. Jadi Zila sendiri rasa usaha tu membuahkan hasil tak dalam konsert yang malam tadi? Membuahkan hasil. Zila puas dengan persembahan Zila? Puas. Okey, kita akan terus bersama dengan Zila selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tempat kelima akan menerima sebuah trofi sumbangan Astro, sebuah beg pakaian jenama Samsonite, barangan Osim dan pakej percutian ke Beijing tajaan Pearl of the Orient Travel and Tour Malaysia Sendirian Berhad. Manakala pemenang tempat keempat akan membawa pulang wang tunai RM3,000 sumbangan Hotlink bersama sebuah trofi sumbangan Astro, sebuah beg pakaian jenama Samsonite, telefon bimbit tajaan M-Mobile Sendirian Berhad, barangan elektrik tajaan AOA Elektronik Sendirian Berhad, barangan Osim dan pakej percutian ke Beijing tajaan Pearl of the Orient Travel and Tour Malaysia Sendirian Berhad. Manakala pemenang tempat ketiga Akademi Fantasia musim ini akan menerima wang tunai RM5,000 sumbangan Hotlink, sebuah trofi sumbangan Astro, sebuah beg pakaian jenama Samsonite, telefon bimbit tajaan M-Mobile Sendirian Berhad, barangan elektrik tajaan AOA Elektronik Sendirian Berhad, barangan menarik tajaan Osim dan pakej percutian ke Paris selama 5 hari 4 malam tajaan L'Oreal Paris. Okeylah Zila, mungkin rezeki Zila di Akademi Fantasia sampai kat situ. Banyak lagi sebenarnya yang Zila patut belajar tapi dah terpaksa terhenti di situ. Jadi apa yang Zila rasa macam tak puas belajar di Akademi Fantasia? Vokal, menari, drama, semua saya tak puas hati lagi. Jadi macam mana agaknya Zila bila tiada lagi Farhan di sisi Zila, tiada lagi Salimah, Lawak Jenaka, Lotte, Faizal, apa yang Zila rasakan pada saat ini? Sedih sangat sebab diorang lah yang selalu buat lawak, yang buat saya ketawa kan.
Apa yang sangat menjadi kenangan Zila? Saat berkumpul bersama-sama, belajar vokal, menari. Zila paling rapat dengan Farhan kan? Ya. Dan juga pelajar lain. Tapi apa kelebihan Farhan yang akan Zila rindukan? Dia faham saya macam mana. Dia seorang yang tabah, tak pernah menangis depan orang. Tapi kalau dia menangis depan orang tu, maknanya dia betul-betul sedih. Dia sebenarnya tidak mau menangis sebab dia tidak mahu kawan-kawannya yang lain turut menangis. Tapi bila tersingkirnya Zila malam tadi, terlerai air mata Farhan, seperti berat untuk membiarkan Zila meninggalkan Akademi Fantasia. Zila perasan kan? Baiklah, apa kata kita bawa kenangan Zila bersama rakan-rakannya yang lain di Akademi Fantasia. Mungkin ini adalah tontonan yang pertama dari Zila mengenai aktiviti dirinya dalam Akademi Fantasia. Terasa beban yang aku pikul menyiksa jiwaku kekasih. Kenapa kau tak pernah merasakan? Dan jika kau kekasih yang menyayangi aku, harus kau mengerti hatiku. Itu hanya apa yang ku impikan. Bilakah kau akan mengerti? Kata hati merayu aku pergi meninggalkan dirimu, tapi ku tak berdaya. Mengapa kasih harus ku alami? Setelah aku korban segala-galanya, sanggup ku harungi hidup bersama dirimu, meninggalkan semua yang aku cintai. 4 minggu Zila bersama dengan rakan-rakannya. Kini Zila terpaksa menerima keputusan untuk dipisahkan daripada mereka yang makin lama makin erat dengan Zila. Dan Zila harus menerima keputusan ini. Jadi, bagaimana Zila menguatkan hati Zila sekarang? Sabar. Rezeki itu ada di mana-mana. Tak semestinya dalam akademi ini. Dan bagaimana pula Zila rasanya apabila Zila menjadi penonton pula kali ini dalam konsert yang akan datang? Saya tetap akan menyokong diorang semua. Diorang semua memang berbakat. Saya akan sokong diorang dari bawah. Okey. Kita akan saksikan kini ya Zila. Zila semua tahu Zila di tangga yang ke-9 minggu ini. Walaupun Zila bukan antara pelajar yang tercorot ya apabila kita buka undian tadi. Sekali Zila terus berada di tangga yang ke-9. Jom kita saksikan kedudukan pelajar-pelajar setelah undian kita tutup malam tadi selepas berakhirnya persembahan lotto. Di manakah kedudukan dari nombor 1 sampai nombor 9? Semua dah tahu Zila nombor 9, siapakah di tangga ke-8 yang seterusnya. Jom kita saksikan. Farhan di tangga yang pertama dengan 16% undi.
Haziq di tangga yang kedua dengan 15% undi. Faizal di tangga yang ketiga dengan 12% undi. Velvet di tangga yang ke-11 dengan tangga yang keempat dengan 11% undi. Lotte di tengah-tengah carta tangga yang kelima dengan 10% undi. Amirul jatuh di tangga yang ke-6 dengan 9% undi. Didi di tangga yang ke-7 dengan 9% undi. Salimah sekali lagi berada di tangga yang ke-8 yang hampir menyingkirkan beliau dari Akademi Fantasia dengan 9% undi. Tidak banyak perbezaan dengan Zila di tangga ke-9 juga dengan 9% undi. Yang membezakannya adalah jumlah undi dalam peratusan yang sama. Jadi Zila berada di Akademi Fantasia. Mungkin Zila boleh ceritakan minggu lalu Salimah tahu dia berada di tangga yang corot juga. Bagaimana Salimah menerimanya? Dia masa tu buat dia down tu lah. Down. So dia bertekad akan buat yang terbaik minggu ni. Itu dia punya prinsip. Nampak dia nampak tertekan. dia bersungguh-sungguh. Ada tak nampak dia tertekan apabila dia tahu bahawa dia berada di tangga yang tercorot? Tak ada, dia kuat semangat dia. Dan kita doakan kali ini Salimah berada di tangga yang tercorot juga, kan? Jadi Farhan masih lagi mengguli. Jadi apa pandangan Zila bila tengok Farhan dah 2 minggu menjuarai? Kalau hari ini final lah, kalau minggu lepas final lah, Farhan lah juaranya. Kalau hari ini final lah, Farhan lah juaranya. Jadi Zila sebagai kawan, apa pandangan Zila? Gembira tak amat sangat. Selalunya masa first time concert dia mesti ke tempat yang last kali kan. The time dia buat, lepas dia buat konsert, lepas show tu, ya Allah, automatik dia punya tu naikkan undi tu. Kita tengok dia memang berbakat, memang layak untuk jadi juara AF. Dan itu kata Zila. Zila rasakan bahawa jika Farhan terus-terusan membuat prestasi yang baik sebagaimana yang dilakukan sebelum ini, kemungkinan bayangan untuk memegang piala juara ada potensinya, ya. Baiklah, kita ada di sini hadiah ataupun tanda mengatakan bahawa Zila adalah pelajar Akademi Fantasia. Ya, Zila, itulah dia mercu, tanda mercu pelajar Akademi Fantasia. Dan juga kita ada di sini sehelai jaket Zila yang tiada pada orang lain kecuali pelajar-pelajar Akademi Fantasia. Ya, mungkin Zila ingin mengucapkan sesuatu pada pengundi-pengundi Zila yang selama ini memberi sokongan. Terima kasih kepada pengundi-pengundi saya. Dan kalau ini mungkin peluang terbaik saya untuk keluar. Dan saya harap pengundi-pengundi saya tu buatlah untuk kawan saya semua. Sokonglah diorang. Okey, terima kasih Zila. Baik, kita akan saksikan hadiah juara dan naib juara, dan apabila kita kembali, kita akan bersama dengan nyanyian dari Zila sebelum kita berpisah. Kita saksikan dulu. Naib juara pula akan membawa pulang wang tunai RM10,000 sumbangan Hotlink dan sebuah trofi sumbangan Astro. Sebuah beg pakaian jenama Samsonite. Telefon bimbit tajam M-Mobile 9 berhad. Barangan elektrik AOA Elektronik 9 berhad. Barangan menarik tajam OSIM. Pakej percutian 5 hari 4 malam ke Paris tajaan L'Oreal Paris.
Sebuah kereta menarik Toyota Vios 1.5e tajaan UMW Toyota Motor 9 berhad bernilai RM76,300. Juara Akademi Fantasia musim keempat akan menerima hadiah-hadiah hebat. Wang tunai sumbangan hotline bernilai RM20,000 dan sebuah trofi sumbangan Astro. Sebuah beg pakaian jenama Samsonite. Telefon bimbit tajaan M-Mobile 9 berhad. Barangan elektrik tajaan AOA Elektronik 9 berhad. Barangan menarik tajaan Osim. Pakej percutian indah ke Paris selama 5 hari 4 malam tajaan L'Oreal Paris. Sebuah kereta penuh bergaya Toyota Vios 1.5G tajaan UMW Toyota Motor 9 berhad bernilai RM83,900. Dan sebuah kondominium mewah dengan pemandangan indah di A Famosa Melaka bernilai RM240,000. Baiklah, imbasan Akademi Fantasia akan berakhir di sini, tapi saya ingin terus ingatkan kepada anda supaya terus menyokong 8 sahaja lagi pelajar Akademi Fantasia, 3 pelajar wanita dan 5 pelajar lelaki. Kita akan bersama mengikuti laporan dan saya akan terus melaporkan kegiatan aktiviti dan juga perangai-perangai mereka melalui Diary Akademi Fantasia yang akan ke udara 2 kali sehari. Jadi semoga Zila akan terus memberi sokongan dengan menonton dan juga bersama di konsert memberikan semangat kepada rakan-rakan yang masih ada. Jadi saya akan tinggalkan bahasan Akademi Fantasia ini untuk anda menghabiskan masa sedikit ini bersama Zila. Silakan. Jiwaku kekasih, kenapa kau tak pernah merasakan? Dan jika kau kekasih yang menyayangi aku, harus kau mengerti hatiku. Itu hanya apa yang ku impikan. Bilakah kau akan mengerti? Hati merayu aku pergi meninggalkan dirimu, tapi ku tak berdaya. Mengapa kasih harus ku alami? Setelah aku korban segala-galanya, sanggup ku arungi hidup bersama dirimu, meninggalkan semua yang aku cintai. Jika kau yang